kembali dalam cerita di Seberat Berita. Satu lagi perkara yang penting yang perlu diberi tumpuan untuk hari ini, apa yang dimaklumkan oleh Jabatan Perakiraan Malaysia DOSM, yang mana indeks harga pengguna IHP Jun 2022 meningkat 3.4% kepada 127.4 berbanding 123.2 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Dan kenaikan ini melepasi pada purata inflasi bagi tempoh Januari 2011 hingga Jun 2022 iaitu 1.9%. Dan Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Ozir Mahidin yang mana mengatakan indeks makanan meningkat 6.1% dan kekal menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi pada bulan Jun 2022. Kesemua subkumpulan bagi makanan dan minuman bukan alkohol menunjukkan peningkatan antara 2.8% hingga 11.9%. Dan sementara itu komponen makanan di rumah dan makanan di luar rumah masing-masing meningkat 6.1% dan 6.6%, mendorong kepada kenaikan inflasi makanan. Antara makanan di luar rumah yang menunjukkan kenaikan adalah roti canai 10.5%, nasi belauk 9.7%, masakan daging 7.8% dan makanan berasaskan mi 7.0%. Sementara itu juga beliau berkata semua kumpulan lain kecuali komunikasi turut merekodkan peningkatan dan mendorong kepada inflasi keseluruhan kepada 3.4%. Pengangkutan meningkat 5.4%, diikuti oleh restoran dan hotel 5.0%. Hiasan, perkarkasan, penyelenggaraan isi rumah 3.4%, pelbagai barangan dan perkhidmatan 2.2% dan perkhidmatan rekreasi kebudayaan 2.2%. Jadi untuk waktu ini kalau boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Mada Dr. Irwan Shah Zainal Abidin. Prof adalah penasihat ekonomi daripada Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan UUM. Prof, kalau dilihat daripada kenyataan ataupun laporan yang dikongsikan oleh DOSM, boleh kata hampir semua naik daripada kategori makanan, sub-makanan dan juga perkhidmatan. Seperti yang dinyatakan hampir semua naik. Adakah sebenarnya kenaikan ini sudah dijangka sebelum ini dan akan lagi dijangka dan diunjurkan naik dalam beberapa bulan yang akan datang ini, Prof? Kalau kita lihat dari segi trend, saya fikir trend tu memang sudah dijangka. Cumanya mungkin dari segi kuantum tu mungkin berbeza-beza lah dari segi jangkaan ataupun forecasting yang dibuat. Tapi dari segi trend ini memang kita menjangkakan akan berlaku trend menaik kerana kita lihat pun ini adalah satu fenomena global dari segi global dan juga di negara-negara serantau kita lihat juga berlaku trend peningkatan ini. Dan saya berpendapat bahawa keputusan daripada pihak Bank Negara Malaysia juga yang mana kita tengok sekarang ini usaha untuk nak memperketatkan dasar monetary ataupun peningkatan di dalam kadar bunga ataupun OPR juga menggambarkan bahawa tekanan inflasi itu masih lagi berlaku. Dan begitu juga kita lihat pun di dunia baru-baru ini pun ECB, European Central Bank pun sudah meningkatkan kadar bunga kepada 50 meningkatkan 50 asas mata yang mana ini pun adalah satu keputusan di luar jangkaan pasaran kerana pasaran menjangkakan peningkatan hanya pada 25 asas mata. Jadi secara keseluruhan saya berpendapat bahawa trend inflasi ini di Malaysia dan juga di dunia saya jangkakan akan masih lagi berada pada trend meningkat dalam jangka masa yang terdekat ini. Prof mengatakan jangkaan itu sudah pun dibuat melihat kepada trend dan juga ia adalah logik lah kalau berasas kepada berasas kepada perkembangan semasa. Mungkin pada waktu ini bagi pengguna ataupun rakyat secara keseluruhannya mereka bimbang dengan kenaikan inflasi akan memberi kesan ataupun memberi impak kepada cara perbelanjaan, cara mereka membeli belah. Mungkin pada waktu ini Prof boleh memberi sedikit senario, adakah akan berlaku situasi yang mana pengguna ataupun rakyat akan berjimat cermat ataupun mereka akan mengikat perut dengan kos sara hidup yang agak tinggi seperti yang dikatakan pada ketika ini? Ya, dari segi kos sara hidup memang akan lebih tertekan lah kita boleh katakan kerana
peningkatan dalam inflasi ini dia memberi kesan yang berbeza-beza, dan kalau kita lihat peningkatan dalam inflasi ini seperti juga pada bulan lepas, faktor utamanya adalah inflasi makanan, dan kita tahu bahawa lebih sekitar 34-35% daripada perbelanjaan golongan B40 adalah kepada perbelanjaan-perbelanjaan untuk makanan ini. Jadi jelas bahawa kita nampak kesan inflasi ini yang dilihat melalui kesan dari segi kos sara hidup rakyat lebih terkesan kepada golongan B40. Jadi memang kita juga akan menjangkakan mereka memang secara rasionalnya tidak ada pilihan. Mereka perlu apa mengawal lah ataupun melihat semula dari segi corak perbelanjaan mereka. Namun begitu, ada juga cara lain. Contohnya mungkin mereka boleh mencari pendapatan baru ke, ataupun mencari peluang pekerjaan dan sebagainya. Dalam konteks inilah bagi saya kerajaan perlu berjaga-jaga dari segi melaksanakan dasar berjimat cermat, kerana saya fikir dalam keadaan ekonomi pemulihan ekonomi masih lagi tidak menentu, kerajaan perlu berjaga-jaga dan berhati-hatilah dari segi melaksanakan dasar berjimat cermat ini, kerana ini nanti ditakuti ataupun dirisaukan akan memberikan kesan dari segi prospek peluang pekerjaan ataupun perniagaan dan juga pelaburan rakyat, kerana selain daripada rakyat mengubah corak perbelanjaan mereka, mereka juga sebenarnya pada ketika ini boleh mencari sumber-sumber pendapatan lain supaya mereka dapat menangani ataupun mendepani cabaran inflasi ini, contohnya melalui pelaburan dan sebagainya, pelaburan pekerjaan ataupun perniagaan baru yang mana memerlukan sokongan daripada kerajaan daripada sudut fiskal. Jadi bagi saya isu inflasi ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar, dalam keadaan kita menjangkakan tekanan inflasi ini masih lagi berlaku, sebab kita pun tahu bahawa faktor utama peningkatan dalam inflasi ini adalah faktor penawaran. Jadi saya fikir ini semua pun dah tahulah akibat daripada situasi global, perangnya di Rusia, di Ukraine, gangguan bekalan global dan sebagainya. Prof, hakikatnya bila kita cakap tentang kitaran ekonomi ni, dasar yang kurang popular ni selalunya tidak disukai oleh rakyat. Seperti yang Prof katakan tentang monetary dan juga kaedah faedah dinaikkan untuk menstabilkan ekonomi dan juga inflasi pada ketika ini. Mungkin pada waktu ini, baru-baru ini telah pun dimaklumkan tentang ke arah pelaksanaan subsidi bersasar yang memerlukan sedikit masa antara 3 hingga 6 bulan untuk dilaksanakan. Mungkin pada waktu ini melihat kepada keadaan semasa dan seperti yang diunjurkan oleh Prof sendiri dalam masa terdekat ini akan lagi meningkat dari semasa ke semasa nilai dan juga kadar inflasinya. Bagaimana Prof melihat selain pada subsidi bersasar, apa lagi bantuan dan juga apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh rakyat pada ketika ini? Ya, subsidi bersasar penting, memang perlu, dan selain daripada itu juga bantuan-bantuan bersasar. Bantuan-bantuan secara langsung lah, dari segi mungkin pemberian voucher makanan, okey, ataupun pemberian sistem pengenalan kepada sistem kupon, okey. Saya fikir itu juga satu cara yang langsung boleh membantu secara bersasar lah, kita kata terutamanya kepada golongan B40, dan saya kira juga golongan M40. Dan saya berpendapat bahawa kerajaan juga boleh menyediakan beberapa mungkin langkah yang mungkin saya katakan langkah yang baru lah, mungkin dari segi memperkenalkan saya rasa kita pernah buat juga sebelum ini, contohnya kita memperkenalkan contoh satu outlet untuk kita menjual daging dengan harga di bawah pasaran lebih murah, kerana kita tahu statistik juga menunjukkan dalam golongan kumpulan daging tu, ayam dan sebagainya, itu memang harga masih lagi
tinggi ya. Jadi yang itu saya fikir boleh juga diperkenalkan oleh kerajaan lah, dengan memperkenalkan outlet yang mana makanan ataupun daging yang diberikan itu harganya dia yang dijual harga dia di bawah harga pasaran. Selain daripada itu uh, expectation penting sebenarnya untuk kita nak mengawal expectation. Jadi saya fikir juga kerajaan perlu realistik dan juga perlu realistik berkenaan dengan isu inflasi ini. Saya berpendapat inflasi ini bukannya sesuatu yang kita boleh tekan ataupun kawal dalam jangka masa terdekat. Okey, dia memakan masa dan ia adalah satu bentuk isu yang agak struktural dalam ekonomi yang bagi saya bukan saja melibatkan ekonomi kita tetapi juga di dunia. Jadi mungkin perlu ada satu penjelasan supaya pengurusan ekspektasi kerajaan itu ekspektasi rakyat kepada kerajaan dalam mengurus ekonomi itu dapat diletakkan pada perspektif yang betul. Yang itu dan mungkin juga kerajaan perlu memikirkan usaha untuk nak mungkin melihat kembali dari segi klasifikasi B40, M40, T20 ini sebab kita lihat juga keadaan begitu dinamik dan mungkin juga perlu ada perubahan lah dekat sana kerana kita takut bahawa mungkin ada golongan yang juga memerlukan tetapi tidak mendapat bantuan itu. Dan saya juga berpendapat bahawa pada ketika ini kerajaan juga boleh melihat bagaimana usaha untuk nak bagaimana kerajaan boleh mengembangkan dasar fiskal. Bagi saya dalam konteks dasar fiskal walaupun kerajaan baru-baru ini telah pun menyebut hutang kita pada sekitar 63% kepada KDNK, nisbah hutang kepada KDNK negara. Saya fikir kewangan negara masih lagi stabil pada ketika ini dan kita juga mempunyai ruang fiskal untuk ditingkatkan kalau kita boleh mencari satu penyelesaian tuntas dari segi bagaimana kita nak mereformasi terutamanya dari segi sistem jaringan sosial kita, sistem keselamatan sosial kita, bagaimana juga kita boleh memastikan bahawa kita mempunyai satu usaha untuk contohnya meningkatkan pendapatan rakyat. Jadi bagi saya ini pun boleh difikirkan. Seperti saya bagi contoh bulan depan di Singapura penjawat awam mereka sudah pun mendapat kenaikan gaji ya. Jadi saya fikir juga kerajaan boleh menimbangkanlah untuk gaji pendapatan ditingkatkan, bukannya hanya menteri sajalah ambil peningkatan gaji kepada pejabat awam secara keseluruhannya yang mana ini akan mendorong peningkatan dalam pertumbuhan pendapatan ataupun gaji kepada juga sektor swasta. Jadi ini bagi saya akan dapat meningkatkan kuasa beli rakyat dalam keadaan dalam keadaan keadaan inflasi yang meningkat pada ketika ini. Baik, okey, baik. Terima kasih Profesor Muda Dr. Irwan Shahzana Abidin, Prof. Penanalisis Ekonomi daripada Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan UUM yang mana berkongsi pandangan melihat kepada trend kenaikan inflasi dan juga bagaimana Prof melihat pada jangkaan dalam masa beberapa bulan dan akan datang dan juga di akhir tadi diberi sedikit cadangan apa kata naikkan sedikit gaji melihat kepada kadar inflasi yang turut naik yang dilaporkan pada ketika ini. Baik, saya kira itu saja waktu ini. Cerita di Sebat Berita, saya Fauzin, kita jumpa lagi.